Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam Pantau Agenda Reformasi. Bulan Oktober adalah antara perkara ataupun bulan yang penting untuk kita bercerita mengenai kesihatan mental. Ini tambah lagi dengan Hari Kesihatan Mental yang disambut pada 10 Oktober lalu. Tetapi bagaimanakah kita betul-betul dan juga benar ada empati dan juga memahami masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh seseorang? Dan bagaimanakah cara terbaik untuk mengetahuinya dengan pop culture ataupun dengan filem ataupun bahan seni, dan salah satunya yang hari ini akan kami kongsikan kepada anda ialah sebuah filem pendek yang bertajuk Fafa Perjuangan yang Tak Didendang, mengenai kisah masalah mental yang dilalui menerusi penceritaan dalam dokumentari. Ini akan saya siarkan dalam Pantau Agenda Reformasi di hujung rancangan nanti, tapi saya ingin bersama dengan dua orang tenaga ataupun sumber pencerita kepada kisah masalah mental ini, iaitu Fafa sendiri, seorang ilustrator, dan juga saya turut ditemani oleh saudara Amil Ramzan, merupakan pengarah Fafa Perjuangan yang Tak Didendang. Saya mungkin, Assalamualaikum, selamat petang, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi ini. Fafa, mungkin saya tanyakan dahulu soalan. Fafa didiagnos memiliki masalah mental sekitar tahun 2010. Tetapi mudah tak untuk bercerita dan juga berkongsi kisah melalui filem pendek seperti Fafa ini, Fafa Perjuangan yang Tidak Didendangkan ini? Saya tak dengar. Fafa tak dengar ke? Okey. Fafa boleh mendengar saya? Okey. Tak apa, saya tanyakan kepada Amirul. Amirul, kalau dapat mendengar, mungkin dapat diceritakan mengapa penting untuk kita communicate dan juga sampaikan cerita dan juga isu masalah kesihatan mental ini menerusi short films dan juga menerusi medium seperti ini. Kalau bercerita pasal diskriminasi ataupun stigma dalam mengenai penyakit mental ni, saya rasa saya antara orang yang terkesan yang sebelum ni saya ada stigma-stigma yang macam boleh macam awak buat masalah diri ataupun masalah ni sebenarnya dibuat-buat apa semua bila. Tapi bila saya berjumpa dengan Fafa dan dapat dengar cerita daripada dia sendiri sebagai seorang pesakit tu, saya rasa cerita ni sangat penting untuk dikongsi sama kawan-kawan ataupun dengan masyarakat-masyarakat kat luar sana. Jadi saya rasa kenapa ianya penting, sebab hari ini kita boleh nampak masalah-masalah cyberbully dalam sosial media ataupun sebagainya, yang ramai yang bila kita tengok ada satu masalah yang timbul dalam sosial media, tapi komen-komen tu menunjukkan yang diorang tak faham pun apa tu sakit mental tu sendiri. Jadi saya rasa macam penting untuk dapatkan awareness lah kepada mereka. Jadi apa yang saya boleh buat sebagai seorang artis ataupun seorang pelukis, saya hanya boleh bawa cerita daripada orang terdekat, kawan saya sendiri, untuk dikongsi bersama dengan apa yang saya boleh buat ni. Saya boleh kongsi dengan masyarakat kan tu. At least ya, yang sekurang-kurangnya yang saya boleh buat lah. Okey, Fafa kalau sudah dapat mendengar saya, Fafa dengar? Okey, Fafa kalau mendengar, boleh, kalau dapat mendengar soalan saya, mungkin Fafa boleh ceritakan kesediaan Fafa untuk berkongsikan kisah Fafa menerusi filem pendek ini. Saya boleh dengar. Saya berkongsi cerita dalam dokumentari yang Amirul buat ni sebab saya nak masyarakat kita ada lebih kesedaran tentang sakit mental dan kesihatan mental. Sebab masih ramai yang tak faham dan tak ada ilmu pengetahuan dan pendidikan yang betul berkenaan sakit mental. Kalau berdasarkan filem pendek ataupun dokumentari ini, saya difahamkan Fafa melalui satu proses yang cukup panjang.
hanya tahun 2010 baru didiagnosis menghadapi skizofrenia. Sebelum tu masyarakat akan kata kena buatan orang ataupun halusinasi dan sebagainya. Bagaimana perkongsian cerita ini Fafa harap dapat membantu masyarakat, orang Melayu, orang biasa yang sebenarnya kadang-kadang tak ambil kisah ataupun tak cukup pengetahuan untuk diagnose sebenar-benarnya masalah mental ini? Apa yang saya cuba nak sampaikan kepada masyarakat ialah sakit mental ni sama macam penyakit yang lain. Penyakit kencing manis, gout, asma, macam buah pinggang. Dia sama. Sama klinikal seperti penyakit yang lain. Cuma sakit mental ni problem dia ialah chemical imbalance dalam otak kita. Kalau macam buah pinggang ada masalah ni kena buat dialisis. Kalau kencing manis sebab kadar gula tu tinggi kan. Jadi saya nak sampaikan kepada masyarakat yang masyarakat kena terima sakit mental ni sebagai satu penyakit yang klinikal sama macam penyakit lain. Dan ianya boleh dirawat. Betul. Fafa, dalam masa yang sama, nampak tak ada perbezaan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental dan macam mana pentingnya kita bercerita mengenai kesihatan mental ini dengan lebih terbuka? Bagi saya sangat penting lah. Kalau dalam 10 tahun lepas pun saya tak ada kekuatan nak buat semua ni. Tapi bila saya tengok masyarakat masih lagi kurang ilmu, kurang pengetahuan dan kesedaran tentang sakit mental ni, saya rasa macam perlu untuk saya kongsi pengalaman supaya semua orang ada kesedaran, semua orang tahu dan faham tentang sakit mental ni dan sekaligus dapat menghapuskan stigma dan diskriminasi lah terhadap sakit mental. Amirul tadi menyebut mengenai stigma tu dia pun sendiri ada dan tak ramai nak bercerita. Apa pengajaran terbesar dengan dokumentari ini dan juga apa harapan Amirul apabila mereka menonton sebentar lagi, apa yang perlu diambil daripada dokumentari ini? Pengalaman saya bila bawa dokumentari ini pergi sharing, pergi screening ke beberapa tempat adalah ada satu komen yang saya rasa saya seronok dengar bila ada di kalangan penonton yang tengok cerita ni dan dia komen substance dia adalah dia ada sakit mental tapi bila dia tengok cerita ni baru dia sedar yang dia tak keseorangan. Sebelum ni ada kawan-kawan dia yang lain yang sama senasib dengan dia. Jadi bila saya buat cerita ni dia adalah dua cabang. Dia boleh dibawa kepada mereka yang tak tahu apa tu sakit mental untuk orang awam dan satu lagi untuk sakit mental itu sendiri nak bagi tahu yang kita tak keseorangan. Macam ada kawan-kawan kita yang lain yang sama senasib dengan kita dan ada cara untuk merawatnya lah walaupun tak sembuh sepenuhnya tapi ada kita boleh rawat benda tu sakit tu. Jadi stigma sebelum ni kan banyak dulu mungkin stigma kita setakat agak berkaitan dengan bomoh ataupun gangguan makhluk halus sebagainya tapi hari ini stigma dia dah jadi macam cyberbully dalam internet. Benda tu dah jadi bila kita sebut pasal sakit mental dia dah jadi bahan lawan dalam internet. Jadi benda tu dah jadi stigma anak baru lah. Mungkin anak-anak muda dah tak percaya dengan jin dan sebagainya tapi benda tu jadi bahan ejekan. Dia ni gila, dia ni sakit mental, benda-benda tu dan benda tu efek kepada orang yang betul-betul ada masalah mental lah. Tapi akhirnya kesedaran itu perlu datang dan juga itu yang kami cuba bawakan petang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Fafa dan juga Amirul kerana sudi berkongsikan cerita, berkongsikan kisah. Tapi yang pentingnya juga kami mahu anda sama-sama menghayati dan juga menonton Fafa perjuangan yang tak didendangkan,
kisah mengenai Fafa sendiri, mengenai masalah kesihatan mental, dan semoga ini dapat dijadikan satu petunjuk dan juga satu panduan untuk kita berdepan dengan masalah kesihatan mental yang seperti mana Fafa katakan tadi, ianya boleh dirawat dan itu perlu dilakukan. Saya tinggalkan anda dengan Fafa cerita Fafa Perjuangan yang tak didendangkan, sebuah dokumentari mengenai masalah kesihatan mental dalam Pantau Agenda Reformasi pada malam ini. Terima kasih kepada anda berdua kerana sudah berkongsikan kisah. Kita saksikan dahulu dokumentari ini. Tahun 1993, masa tu I darjah 2, so 8 tahun lah masa tu. I dengan family I terlibat dengan satu accident lah. Disebabkan accident tu, I duduk sebulan dekat hospital Bentong. Sejak dekat hospital tu lah, setiap malam, sebab since ayah I hanya boleh datang time visiting hour je kan. So malam memang I seorang, ada nurse je yang monitor. Bila malam I start macam nampak macam this black figure lah. Nampak macam figure warna hitam kan. Nampak macam dia selalu duduk dekat tepi tingkap. I punya katil tu macam tengah-tengah, macam dekat dengan nurse station jugalah. Tapi I boleh nampak lah dekat tingkap tu. Kadang-kadang I rasa I nampak ada orang berdiri kat situ. Like every single night. Bila I dah keluar dari hospital tu, dah boleh balik rumah. Tapi still tak boleh pergi sekolah lah, sebab I tak boleh jalan sebab kaki I melecur habis. So masa duduk dekat rumah tu, bersambung lah episod yang I dengar suara tu setiap malam. Kadang-kadang dengar macam suara orang marah I. Marah-marah lah, suara dia bercampur, suara bertindak-tindak. Kadang-kadang macam dia orang komen-komen apa I buat kan. I dengar macam dia sakit, dia mengantuk. Bodoh, budak gila. Macam tu lah. Kadang-kadang I dengar suara. Mengantuk ke? Tak mengantuk lagi ke? Kalau tak dengar suara, I akan dengar bunyi macam ringing tu lah. Loceng berdering kan. Ingatkan mimpi, tapi bila terjaga tu still dengar bunyi loceng berdering tu. Dia panjang, dah lama. I memang tak bagi tahu benda ni dekat siapa-siapa. Dekat parents I ke, I tak bagi tahu. I cuma ingat masa I dekat dalam ward tu, ada I punya cousin datang. Cousin I ni dia adult lah, dah dewasa kan. Dia letak, tak sure macam ayat Quran lah dekat dalam I punya sarung bantal tu, macam tu. Bila dah balik rumah pun, I still dengar the voices. Since I tak bagi tahu siapa, I suka menulis. I suka melukis. So I akan tulis lah cerita-cerita, ataupun I lukis lah apa-apa yang I rasa ada kaitan dengan apa yang I experience. Tapi I make sure tak ada siapa-siapa baca ataupun tengok lah benda tu. Macam I just keep it to myself. Bila I dah start pergi sekolah,
I jadi terganggu lah bila cikgu mengajar tapi I dengar suara-suara yang lain tu. First memang I takut, tapi takut tu dia lebih kepada macam apa tu? I tertanya-tanya suara tu kenapa sebenarnya? Datang dari mana? Bercakap dengan I ke? I survive zaman persekolahan dari sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Memang dengan isu yang sama lah. I tak suka pergi sekolah. Bila I rasa I tak pandai, I slow dalam everything kan. Especially bila cikgu mengajar kan, I susah nak absorb. Susah nak catch up lah apa yang cikgu ajar kan. Lepas tu nanti akan problem lah untuk buat homework. Kalau problem nak buat homework, nanti mestilah macam parents marah, cikgu marah kan. Macam dah buat benda yang sama banyak kali pun still I tak boleh nak perform jadi macam student yang bagus ataupun pandai lah. So I rasa I trap kat situ. I rasa very low self esteem. Tapi I tak boleh nak bagi tahu benda tu dekat parents I. Maybe I macam jenis yang reserve sikit lah. I tak bagi tahu. I suka pendam. Tahun 2010, masa tu I dah start kerja. Since I graduate dari maktab perguruan kan, so I ada degree education. I dapat posting ke Johor Bahru, so start kerja. So bila start kerja, masa tu keadaan I macam jadi lagi teruk lah. I lagi kerap nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. I dengar suara. Lepas tu I banyak macam ada isu yang I tak sedar apa yang I buat. Contohnya I dalam staff room lah. Contoh I tengah buat kerja I tak tahu macam mana tiba-tiba I dah ada dekat luar staff room tu. Lepas tu I dengar suara tanya nak pergi mana tu. Masa tu keadaan agak teruk dan sangat mengganggu lah. Pernah ada satu masa ni I tengah mengajar kelas darjah 3. I nampak pak lelaki yang I selalu nampak tu kan, yang pakai baju warna hitam tu. I nampak dia dekat belakang kelas while I tengah mengajar, berdiri kat depan. Lepas tu terus I rasa macam kucak-kacir emosi I. Yang I ingat I tinggal macam tu je kelas. I balik, I terus ambil cab, I balik rumah macam tu je. Yang I ingat benda tu ada jadi beberapa kali. Yang I macam tiba-tiba je I balik, I tak sedar. Tiba-tiba je I dah ada dekat rumah. Bila dah dapat tahu penyakit I tu, doktor kata skizofrenia. So doktor pun kata kita kena tahu tentang penyakit kita ni. Boleh Google, sekarang internet pun dah ada kan. So I memang kerak Google lah, tengok dekat YouTube. I belajar banyak benda lah untuk kenal penyakit I ni, untuk memudahkan I sendiri faham dan untuk memudahkan family, kawan-kawan sekerja supaya boleh faham juga keadaan I. So I punya prestasi kerja, I punya rutin harian sangat terganggu. So doktor pakar tu suggest untuk dia buat surat sokongan lah, supaya I boleh ditukarkan ke Kuantan, supaya I dapat duduk dengan family dan family boleh monitor ubat I dan boleh monitor I lah. So I memang makan ubat macam yang doktor bagilah. Mak ayah I memang jaga I lah masa tu. Memang ada masa yang I memang tak boleh bangun. Memang mak I yang monitor mandi, monitor untuk solat. Makan pun mak I panggil, sediakan bangun tidur. Secara jujurnya memang sangat mencabar. Walaupun yelah, makan ubat bukan, kita fahamlah ubat memang bukan untuk 100% cure, tapi dia tolong kita macam level up mood kita ke
kan, supaya kita boleh berfungsi untuk menjalankan rutin harian kan. Macam I kerja sebagai seorang cikgu, so I memang makan ubat on time. I memang ikut cakap doktor sebab I nak jadi cikgu yang baik. I nak jadi orang yang boleh berfungsi kepada society. Masa tu 2010, first experience pasal discrimination lah kan. Ada macam team insurance kan, takaful semua datang sekolah, diorang nak ambil insurance semua kan. Malangnya I tak boleh ambil insurance. Sebab insurans kan kita memang kena jujur lah kan. I memang bagi tahulah penyakit I semua. Lepas tu dia orang kata sorry, insurans tak boleh nak cover orang yang ada sakit mental. I agak rasa macam didiskriminasi lah. So tak ada apa yang I boleh buat. I terpaksa terima je lah. Tak lama lepas I transfer ke Kuantan tu, dalam setahun ke 2 tahun lepas tu, I ada relapse. I memang tak sedar, doktor bagi I cuti bersambung-sambung. 2 minggu, lepas tu jumpa doktor lagi, lepas tu 3 minggu dapat cuti. So akhirnya I buat keputusan untuk resign. I tak nak ada isu yang melibatkan cikgu macam I lah. I takut I harmful lah. I takut I macam mencederakan student ke, sebab I ajar sekolah rendah. So I resign. Lepas I resign tu, yelah nak survive kan. I nak sulung. I pun ada rasa macam nak lah tolong family. I kena kerja lah. Macam mana I nak hidup kan kalau tak ada kerja. I adalah pergi interview sana sini kerja, tapi masa interview tu memang I bagi tahulah I punya condition. I be honest je. Tapi malangnya macam tu lah. Diorang tak boleh nak ambil I bekerja. I pergi interview tu dah macam-macam tempat lah. So masa tu keadaan financial agak teruk. Kadang-kadang je I buat kerja macam bila ada event ke kan, I tolong jaga booth orang jual cookies ataupun jual barang-barang apa-apa je lah. I banyak buat kerja dekat dalam shopping mall kan, kerja kedai kasut. Tapi lepas tu tak lama lah, sebab condition I yang macam ni kan, memang susah sikit lah. I nak konsisten, dah berhenti, lepas tu cari pula kerja tempat lain, lepas tu benda yang sama jadi berhenti kan. Kadang-kadang I rasa tersisih daripada orang lain. Sebab kawan-kawan lain semua macam dah berjaya kan, tapi I masih lagi dengan keadaan penyakit I yang macam tu. Dengan penyakit I tu, I fikir maybe ni ujian untuk I. Nak tak nak, I kena survive. Sebab I tak nak jadi beban kepada parents I. Lepas tu I apply untuk OKU card lah. Sebab under Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ada juga bahagian untuk OKU mental. So bila ada kad OKU memang lagi susah lah. Insurans memang tak cover untuk pesakit mental illness. Lepas tu tak cover pula untuk yang ada kad OKU kan. So lama-lama I terasa I memang tak boleh lah nak kerja untuk orang lain kan. Jadi since I adalah kebolehan boleh melukis kan, jadi I fikir lebih baik I buat apa yang skill yang I ada. So I boleh kerja dengan timetable yang jadual yang fleksibel. So I pun start lah buat kerja melukis ni. Mula-mula just macam ambil upah untuk kawan-kawan. Tapi lama-lama bila dah selalu
update dekat social media kan, Instagram, Facebook. So lagi ramai orang tahu, dan I memang dah ada regular customer yang memang memerlukan khidmat untuk melukis ke kan, buat logo ke. I ada juga buat merchandise kan, macam bucket hat, t-shirt dengan design yang I lukis. So I memang I cuba happykan diri, buat macam-macam benda lah yang I rasa I suka. So dengan harapan I boleh survive lah, I boleh menjalani kehidupan harian, buat kerja. So Alhamdulillah, walaupun ada banyak cabaran dah berapa tahun dalam bidang melukis ni, berbaloi lah bagi I, berbaloi. I nak educate society supaya society lebih faham lah tentang sakit mental ni. I nak society faham yang sakit mental ni satu penyakit yang klinikal, sama macam gout, asma, sakit jantung, kanser. Dan I percaya yang stigma ni boleh stop dengan ilmu ataupun pendidikan yang kita sampaikan secara dengan lebih berkesan lah, supaya society lebih faham, supaya stigma ni boleh dihentikan. Satu contoh stigma yang selalu saya hadapi ialah bila orang tahu saya ada sakit mental, orang akan tanya ada saka ke, ada gangguan makhluk halus ke. Okey, saya nak tekankan dalam website Mufti Wilayah, website dia dipanggil Bayan Dinas, ada beberapa entry yang Mufti Wilayah ulas dalam tu tentang sakit mental, dan salah satunya ada yang ditulis kat dalam tu lah, sakit mental ni tak semestinya gangguan makhluk halus ataupun gangguan ghaib lah, gangguan supernatural. Dalam Islam harus hukumnya untuk dapatkan rawatan psikiatrik lah, sebab bila kita dapatkan rawatan dalam agama, sebenarnya benda tu satu benda yang baik lah, satu benda yang boleh dapat pahala, sebab kita dapatkan rawatan kan, dan kita dapatkan rawatan tu, kita akan bolehlah menjalani kehidupan harian dengan lebih baik untuk diri kita dan untuk orang sekeliling kita. Boleh mudahkan, kalau macam Muslim kan, boleh mudahkan untuk beribadah. Dan satu lagi, media, peranan media lah. Media kena stop portray sakit mental ni macam sesuatu yang negatif. Kena stop portray yang mental illness patient ni sebenarnya ganas, bahaya. Okey, saya bagi contoh berita tentang bunuh diri lah. Selalunya media akan sampaikan berita tu, tapi media tak ada pun inisiatif nak ajak audiens ataupun orang ramai macam berfikir sejenak ke, kenapa jadi macam tu, apa yang menyebabkan seseorang ada rasa untuk bunuh diri. I harap media boleh ajak orang ramai untuk berfikir lah. Kita tak boleh invalidate, kita tak boleh pandang rendah situasi seseorang yang ada sakit mental lah, sampai menyebabkan seseorang tu ada rasa nak bunuh diri. Sebenarnya patient mental illness ni, it's not that we want to end our life, we just want to end the pain. Tapi yelah, benda tu tak boleh dilakukan secara asing. So sebab itulah ada antara sakit mental yang ambil keputusan untuk tamatkan riwayat hidup mereka sendiri. So I harap setiap pihak, kita sebagai, sama ada I sebagai sakit mental dan juga media dan juga society, kita kena faham lah tentang sakit mental ni, dan supaya kita boleh sampaikan kepada orang lain dan kita boleh hentikan stigma-stigma yang selalu dihadapi oleh sakit mental.